Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Itu di muka surat 97. Atau ia nafikan wajib barang yang wajib dengan ijma' ulama', lagi yang maklum dengan darurah, seperti ia kata tiada wajib ihram haji, nescaya jadi kafir ia. Auzubillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, pemberian dan belas ihsan daripada dia semata, masih kita boleh ada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam, dapat iman. Alhamdulillah. Dengan Islam yang diberi melalui mak kita yang lahirkan kita sejak kecil lagi, yang mereka ni Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Dia beri pula nikmat boleh berada dalam keadaan taat, dengan kita dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat yang patuh syariat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keinginan, kehendak, kelobaan untuk terus nak belajar, mengaji dan memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, kehendak, kesempatan, boleh bersua semula untuk insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini, meneruskan bacaan daripada Risalah Firiddah ini dan daripada kitab Tuan Guru Haji Cik insya-Allah. Seterusnya yang kita nak faham ni masih senarai-senarai perkara yang boleh jadi murtad, yang mudah-mudahan dengan kita faham ni Allah Ta'ala peliharakan kita daripada tergelincir daripada landasan agama dia, bahkan hidup kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, mati kita Islam, iman, kita dibangkitkan dalam keadaan Islam dan iman, dengan limpah kurnia rahmat Allah Ta'ala dimasukkan kita dalam syurga dengan buat Islam dan iman tu. Amin ya rabbal alamin. Atau menafikan barang yang wajib dengan ijma' ulama', lagi yang maklum dengan darurah. Masih lagi dia sebut prinsip-prinsip kita. Kitab kita ni kalau kita perhati, ada disebut hukum, ada disebut sepir, itu bahasa saya lah, kaedah, kawaid, prinsip macam mana nak faham dan nak kenal apa yang dikatakan perkara-perkara boleh jadi murtad. Jadi prinsip dia antaranya wajib, nafikan wajib barang yang wajib dengan ijma' ulama. Mengatakan halal yang haram, mengatakan haram yang halal, itu satu hal. Yang ni benda wajib dia kata tak wajib, dan benda tu ijma' ulama', benda tu termasuk dalam syai' ma'lum fid din bidururah. Contoh sembahyang wajib, kata tak wajib. Masuk Islam wajib, dia kata tak wajib. Puasa Ramadan wajib, kata tak wajib. Masalah semua tu. Dan masalah tu bukan masalah kecil, pasal dia termasuk dalam benda telah ijma' ulama' kata wajib, dan dia syai' ma'lum fid din bidururah. Sekalipun tak sebut perincian, sembahyang berhukum wajib, walaupun tak tanya sembahyang fardu ke sembahyang sunat ya. Itu kaedah kita. Puasa berhukum wajib, walaupun tak tanya puasa Ramadan ke puasa Syawal ke. Pasal kaedah diajar dan dididik oleh ulama kita sejak dulu kala. Bila tanya tu maksudnya dia ditelakkan di atas, kalau katanya sembahyang berhukum
mesti masuk sembahyang tu adalah sembahyang 5 waktu. Walaupun tak sebut. Puasa apa hukum? Wajib. Masuk puasa tu mesti puasa Ramadan. Walaupun sebut puasa tu boleh jadi puasa Syawal, boleh jadi puasa Muharram, boleh jadi puasa hari Bid, Ayamul Sud, hari bulan mengambang penuh tu. Hari putih 13, 14, 15 tu. Sekalipun boleh ke sana, tapi dah itelak dia pakai, tanya semayang fardu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat harta. Kalau haji mesti haji yang haji Islam sekali semua hidup. Sekali lalu gitulah. Jadi kaedah dia apa yang memang wajib dengan ijma' ulama, dan yang maklum pula fiddin bid darurah, maklum dengan darurah, maksudnya semudahnya benda ni dapat diketahui oleh orang Islam. Antaranya kata dia seperti nafi wajib macam mana, dia kata tiada wajib ihram haji. Nak buat haji ni tak payah ihram dia. Tak wajib haji satu hal kan. Yang ni tak wajib ihram haji, maksudnya nak buat haji ni tak payah ihram dia. Pergi ke Kaabah tu, tawaf pun jadilah, tak ada ihram. Menafikan apa yang memang wajib dengan ijma' ulama. Pasal antara rukun nak laksanakan haji mestilah berihram. Masuk berihram tu niat ihram. Dan antara benda yang jadi wajib juga adalah memakai pakaian ihram. Istilah pakaian ihram tu maksudnya pakaian yang kalau nisbah lelaki tak berjahit. Tak ada yang muhayyid, tak ada yang meliputi kita dengan jahitan. Depannya cara buat haji itulah. Jadi jika ada istilahnya perkara yang wajib dengan ijma' ulama, lepas tu dinafikan perkara tu, benda tu lah syai' ma'lum fiddin bid darurah, nak syai' jadi kafir ya. Auzubillah. Satu sekali lagi sebut kan. Banyak kali saya sebut ni apa dia? Tu bahayanya jahil. Jahil bahaya. Jahil boleh bawa pada kufur. Antaranya inilah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menafikan wajib benda wajib, menafikan sunat benda sunat. Bahaya tu. Kalau tak jadi kafir pun, kalau ada perkara-perkara yang macam disebut kaedah ni, tak ijma' ataupun dia ni taklah maklum fiddin bid darurah, tapi mengeluarkan hukum hakam yang salah ni bahaya. Bahaya satu, sesat siap dah. Salah, berdosa satu hal. Tambah pula kita keluarkan hukum, kita bukan mujtahid. Kita bukan ahli ijtihad, ahli istinbat daripada Al-Quran dan hadis. Bahkan kita muqallid. Mana boleh keluar hukum tak tentu hala. Mesti ada rujukan dan sumber yang kita ambil. Jadi siapa yang keluar hukum ni ikut dan dia nak bercakap, dosa besar tu. Siapa yang ikut fatwa dia tu, segala kesesatan umat tu semua atas kepala dia. Walaupun wajib atas kita satu hal nisbah, mencari ilmu, menentukan dan belajar dan boleh mengenali mana hak dan batil, tapi siapa yang menunjukkan jalan batil, siapa yang ajar fatwa sesat dan ramai orang pakai ikut, dia akan dipertanggungjawabkan semua ke atas kesesatan orang-orang yang mengikut sesat dia. Itulah. Itu bahayanya. Jadi pemimpin jahil ni macam ni, bahaya sangat. Bahaya. Kalau tak jadi pemimpin pun jahil adalah bahaya. Sangat bahaya. Zaman lah ni kita memang boleh lihat, zaman fitnah kita ni lah ni. Je bahasa sekarang, memang tak ada zaman lain nak sebut. Zaman kita ni zaman fitnah. Bahaya sangat. Kita boleh tengok keliling, ada isu je timbul aja fitnah. Ada isu je mesti dia akan ada hukum hakam yang pening-pening ni. Benda yang wajib dinafikan, benda yang sunat dinafikan, benda yang halal kata haram, haram kata halal sekalipun. Benda tu bukan syai' ma'lum fiddin bid darurah, tapi sepatutnya disiplinnya. Orang bodoh diamlah, janganlah bercakap sebarang kan. Masalahnya kadang orang yang nampak pandai pun rupanya tak pandai. Itulah masalah. Bila orang yang tak pandai pun nampaknya pandai, orang awam ni dia akan memandai-mandai lah. Itulah kot bahasanya. Kalau orang macam tu pun berani keluar fatwa hukum sendiri, terbalik aku sebut. Kalau orang awam pun boleh keluar fatwa sendiri, ustaz lagi lah. Zaman kita ni dalam fitnah besar lah. Satu kita pernah sebut, kita pun pernah ngaji lalu, kita apa? Satu kaedah kita, ngaji bagi ingat dobek elok-elok, kita kitab fiqah apa, ngaji kitab bagi selesai. Walaupun bab tak jumpa lagi, mengaji bagi ingat, kalau boleh setidak-tidaknya satu hari satu masalah untuk bagi ingat semua masalah-masalah fiqh ni khasnya, nak kenal hukum hakam,
Sekalipun kita tak teliti tengok semua mazhab, tapi pastikan jangan jawab salah. Yang tu lah. Tak reti mengaku je wallahu alam, la adri. Wallahu alam, aku tak tahu. Saya tak tahu, tu tanya orang lain yang lebih pakar. Saya bukan bidang ni, misalnya. Di sebaliknya pula, macam mana juga kita dah belajar, kalau yang memang kita tahu, tak bercakap, jadi setan pula. Macam apa? Tak berani menyertakan kebenaran. Tambah pula jadi anjing, duk terjelai lidah, duk lapak, duk ambil mata benda dunia, kepentingan dunia, dengan menyembunyikan perkara-perkara yang hak. Bahkan dia sanggup telan benda batil. Jadi anjing macam tu pun bahaya juga. Satu fitnah zaman kita ni, Allah besarnya. Hadanallah ila siratal mustaqim. Memang nak tahu macam mana, tak tahu, tak ada ungkapan nak sebut. Tak ada ungkapan nak sebut. Satu wajib kita belajar lah sedapat mana mungkin. Baik. Jadi antara dia bagi contoh ni, benda syai' ma'lum fi din bid-darurah. Benda ni pula telah ijma' ulama' ialah nak buat haji mesti ada ihram, jangan nafikan ihram haji. Menafikan haji memang syai' ma'lum fi din bid-darurah, memang clear punya. Yang ni dia bukan menafikan haji, dia menafikan wajib ihram haji. Kalau berarti itu wajib meniatkan ihram haji, dia termasuk dalam benda yang telah diijma' oleh ulama', termasuk pula syai' ma'lum fi din bid-darurah. Bahkan umumnya setiap ibadat ni, setiap ibadat mesti ada niat. Tu pun termasuk dalam syai' ma'lum fi din bid-darurah, ijma'. Mesti ada niat. Cuma niat tu, dia niat nak kamil ke niat sah ke? Yang tu khilaf. Itu ada bahan. Yang tu tak ijma'. Tapi mesti ibadat ada niat, mesti. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Cuma adakah dia syarat sah atau syarat kamil? Tak faham tu tanya lain. Haji lain. Yang tu ada beza. Macam kita lah semayang. Nah niat ni, niat pula tak ada niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Aku nak semayang fardu isyak ni 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Atau umumnya panggil niat lah, lafaz satu hal. Tapi nak kata niat ni mesti ada nak buat ibadat. Niat mesti ada. Tak ada niat tak hasil apa-apa yang kita buat walaupun nampak rupa ibadat. Ijma' tu. Sekali lalulah sebut tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Adapun nak katakan dia syarat sah macam kita dalam mazhab Syafi'i, bahkan niat jadi rukun, sebut dengan lafaz tu sunat. Ada orang yang dia tak berpahaman gitu, bahkan dia kata niat ni kamil, azam dah cukup. Innamal amalu biniyat, innamal takmulul amalu biniyat. Sempurna amal tu dengan niat. Pasal dia khabar dengan huruf jar. Dia huruf jar masih ada tempat ta'aluk. Ta'aluk tu ta'aluk mahzuf. Ta'aluk pula mahzuf pula, asalnya ta'aluk am. Itu macam mana? Berdasarkan hadis yang ada, sah untuk ta'aluk khas, tasihu ataupun takmulu. Tak faham ngaji suku tu. Itu kena ngaji nahu tu. Kalau ngaji nahu tu faham tu sedap tu. Rasa macam mana? Dahaga tu kita telan betul-betul. Air yang jadi sebab hilang dahaga tu telan puas hati tu. Istilahnya tengah tak ada duit, orang mengantuk suruh bantal. Bahasa dia macam tu lah. Tapi kalau tak faham apa saya sebut tu, pasal kita tak pernah belajar, dengar tu macam orang kenyang. Orang dah kenyang lah, makan 5 pinggan, lepas tu bagi ayam golek kat dia. Macam mana? Ni tak ada selera. Macam tu saya nak tunjuk beza lah. Kalau terbeliak je mata, apa orang tua ni sebut ni, tak faham lah. Pak Adan dia kata kena mengaji lagi. Kena ngaji lama sikit. Dia selalu sebut itu. Memang kena ngaji lama sikit lah. Orang dah ngaji lama, orang kata tak faham. Yang kata orang awam, ustaz pun tak faham. Sedap begitu. Iya ke? Iyalah. Saya tahulah. Saya ada pengalaman ngajar ustaz-ustaz. Bukan ustaz-ustaz sekolah rendah, bukan ustaz-ustaz tadika. Ustaz-ustaz sekolah menengah. Biasa bagi kursus. Nahu ada, sarah ada, fiqh ada, tauhid ada, tasawuf ada. Bagi kursus kat dia orang. Allah. Yang pandai-pandai juga. Ada yang tu tak pernah dengar lah tu. Tasrif yang kita biasa tasrif pun dia untuk saya dengar. Banyak ustaz tu. I'rab kena cerita lebih sikit. I'rab beza rajulun dengan rijalun pun tak kerti beza. Ja'a rajulun, ja'a rijalun. Apa beza?
Hang pun kenal. Bagus lagi. Kena ustaz pun tak kenal. Ustaz lah tu. Tambah nama Syekh lagi ya. Oh. Syekh mana? Mufrad dengan jamak pun tak kenal. Oh, kacau. Tu. Tambah macam saya sebut tu. Okey, siap. Jadi asal nak sebut ihram haji tu lah. Satu asal saya nak sebut tu, nak cerita ke sana tu nak menunjukkan bahawa ilmu ni banyak. Ada benda yang lagi perhalus kita. Lagi perhalus tu lah, lagi cermat, lagi reti, lagi faham. Dan insya-Allah dengan tu kita akan pelihara benda yang boleh merosakkan iman kita, boleh merosakkan agama kita, boleh merosakkan amal kita. So kita punya hidup ni rosak, yang celaka sekali rosak iman, rosak amal. Rosak habis. Tak ada guna hidup. Rosak amal ada iman gagah lagi. Tapi kalau rosak iman habis amal pun tak pakai. Jadi dua tu kena besar, kena jaga. Satu duk bercara ni apa? Nak cerita iman amal. Ni jaga jangan murtad ni, bab iman lah ni. Supaya benar-benar kita mengiyakan apa yang datang dalam syarak, yang kita mesti iyakan, i'tiqadkan, benarkan, tasdikkan, yakinkan. Apa yang kita yakin pula tepat dengan realiti. Memang sepatutnya kena yakin macam tu. Pula tu tambah mengaji pula dengan berdalil lah. Baru nak dapat yakin tu. Baru dapat istilahnya isbat, tahqiq, tahkim, kemas. Istilahnya apa? Madbut, apa? Dobit, kemas-kemasnya. Baru istilahnya gigit dengan gigi geraham tu. Bahasa-bahasa gitulah kan. Baru istilahnya apa? Kalau orang Melayu ni pegang kuat-kuat ni panggil apa? Tak lepas-lepas lah. Ada pepatah Melayu tak? Kau boleh tumpang sikit. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Itu bukan suruh pegang kuat-kuat, yang tu suruh usaha sampai berjaya. Ngaji biar sampai jadi pandai, boleh ngajar. Jangan ngaji takat nak boleh baca alif bata. Buat apa ngaji tu? Genggam bara api biar sampai jadi arang. Apa maksudnya? Ngaji biar sampai jadi ustaz. Itu kot bahasanya. Kalau ngaji jadi doktor biar sampai boleh berubat. Masuk berlatih silat biar sampai boleh sambung ayat. Boleh jadi pejuang. Belajar tukang masak sampai boleh jadi chef. Oh, contohlah kan. Ini apa pun tak boleh. Ngaji tak boleh, imam tak boleh, bilal tak boleh, masak tak boleh, makan pun tak boleh. Nak makan tak kerti. Makan ikan tulang tak boleh makan. Makan pun tak kerti. Padahal ada cara dia nak makan tu. Ambil kat mana dulu, makan pun nak makan ikan bertulang, kaedah untuk tu aja. Yang ni pun saya dapat daripada dia. Saya bukan pandai pun. Boleh nak makan ikan bertulang ni, jangan ada nasi dalam mulut. Nasi bagi habis dulu, baru boleh makan ikan yang ada tulang. Ikan bakar, terubuk ke, tambah ikan-ikan sungai ni kan. Dah tak ada nasi dalam mulut, baru jemput ambil ikan yang ada tulang tu. Baru keluar tulang. Walaupun tak kutit apa-apa. Jangan masuk-masuk telan macam nasi tu. Tulang-tulang wai lah. Wai tu sangkut jadi wai suku, 3 suku habis. Main bahasa sikit. Jadi cara dia. Belajar cara betul. Kita tu kata bak makan pun tak boleh nak perkala. Makan tak pandai. Oh, kacau. Cacahal tu, cacahal. Mudah-mudahan khasnya kita belajar bab ni, bagi ngaji betul-betul, bagi pandai, bagi reti. Pasal kita ni bila faham semua ni, seronok, sedap. Tapi paling best tu seronok je mana? Faham bab agama, faham bab hukum hakam, faham bab ketuhanan lah, faham bab akidah, jaga iman, faham bab fiqh, nak jaga amal. Tu benda besar. Baik. Begitu juga dia kata tak jadi kafir orang yang berkata tak wajib pergi kerja haji jika dia ambil cukai, kerana ialah yang sebenarnya. Dipaham dia elok tu. Yang ni ayat kait-kait sikit lah. Asalnya ayat haji apa hukum? Wajib. Tapi ada orang kata ni haji tak wajib jika ada kena cukai. Betul lah cakap. Sembahyang tak wajib kalau orang perempuan main haid. Kan betul-betul lah dia cakap. Ramadan tak wajib, bahkan haram
bagi siapa yang berpuasa menyebabkan mudarat dan boleh hilang nyawa. Betul ya cakap, betul ya. Tapi betul tu tengok kait belakang, dengar lagi habis. Dengar lagi habis lah. Tapi kalau tanya, jangan jawab macam tu. Pasal yang tu orang akan pening sikit. Apa hukum puasa? Puasa hukumnya haram. Berhenti takat tu je, kacau. Puasa apa hukum? Puasa hukumnya haram bagi wanita yang haid dan nifas. Betul lah. Tapi jawab macam tu bahaya sikit. Pasal nak bagi gempak orang, nak bagi surprise sikit, bagi orang tumbuh perhatian, itu beruslub juga kan. Itu satu hal. Tapi kalau orang tanya awal, tanya seumum soalan, jangan jawab dengan misteri-misteri macam tu. Dia bahaya sikit. Keluar hukum pun nak keluar fatwa, jangan keluar hukum fatwa yang berbelit-belit macam tu. Mesti keluar hukum asal. Misalnya, apa hukum derma organ? Ya. Haram. Baru betul. Apa hukum derma organ? Harus. Jika tak beri mudarat. Orang tak dengar jika tak beri mudarat tu. Dia ambil hukum derma organ harus. Dia mati pun tak apa, kata dia, aku puas hati bagi organ, janji orang hidup yang aku mati tak apa. Alah. Orang dah kata dah harus, kalau tak beri mudarat sampai mampus ni mana boleh haram. Dia tak tengok dah mudarat belakang tu, dia tengok derma organ harus. Itu masalah. Itu masalah. Satu salah tu. Jawab bekah tak jawab dengan hukum asal. Hukum asal hukum. Setiap hukum ni dia ada hukum asal yang mesti, kalau orang tanya ala itu maksud tak kait dengan apa-apa, mesti jawab soalan yang asal tu dulu. Jangan jawab soalan yang bila ada manik dia, ada benda yang menegah dia, yang tu boleh akan berubah hukum daripada hukum asal kepada hukum lain. Macam mana pun kalau dia punya kait dia betul tak apa, tapi nisbah nak keluar fatwa, keluar pendapat, jawab dengan uslub yang macam kita duk bercara ni, dia bahaya sikit. Pasal ada orang, dan bukan ramai orang, terkecoh dengan sebab dia tak pandang kepada syarat untuk nak berlaku di depan tu. Contoh saya sebut ni derma organ lah, contoh. Memang ulama kita duk bahas pun, kalau pasal kebangsaan pun dia sebut derma organ adalah harus jika begini. Orang tak tengok dah begini tu. Orang tengok apa? Derma organ harus. Jadi bila kita sebut derma organ haram, orang tu boleh ayat ke? Haram. Mufti pun kata harus. Tu pengap kata. Sepatutnya kata macam mana? Derma organ ni haram. Derma darah pun haram. Haram pula ustaz ni. Ke harus ke? Jawab yang hukum asal dulu. Saja-saja ambil darah tebuk, apa hukum? Haram. Melainkan jika ada orang ni, dia tak boleh nyawa dia, tak boleh selamatkan, melainkan kena ambil darah daripada orang yang tertentu dengan kumpulan darah yang sama, maka dia ada kait tu bahawa hukum harus, bahkan di tempat jadi wajib. Tapi jangan apa hukum derma darah? Wajib. Wajib lagi kita pegang lengan dia, derma wajib. Nantilah Zat. Sikitlah ke sana tu. Satu ramalan ni pun antara pening-pening yang berlaku dalam umat ni. Dia bagi hukum yang bukan hukum asal. Dia bagi hukum darurat tu. Hukum darurat tu dia bagi. Kalau ikut janganlah bagi hukum darurat, bagilah hukum asal. Dan tanya, apa hukum makan babi? Jawab lagi lah, tampar lagi. Apa hukum makan babi? Harus. Jika dalam keadaan darurat. Betul tak saya jawab? Betul tak saya jawab? Dalam keadaan darurat tu betul lah kan? Dalam keadaan darurat. Bukan bakal harus, bakal jadi wajib. Tapi orang tak dengar dah jika dalam keadaan darurat tu. Dia dengar, apa hukum makan babi? Harus. Sepatutnya macam mana? Apa hukum makan babi? Haram. Jadi orang jauh lah. Boleh faham saya cakap apa? Jadi masalah kita lah ni, orang tak jawab dengan standard piawaian, kaedah menjawab dengan betul. Kadang dia jawab betul, tapi cara menjawab tu menyebabkan orang abai kan di belakang. Kalau tu saya sebut, kalau tujuan disebut jawab dengan cara dan uslub yang berbeza ni untuk attraction, untuk ambil perhatian supaya orang ambil perhati sikit hukum ni. Kena nak buat uslub lawak, bodoh ke apa kan. Bagi orang lawak sikit, tak apalah. Selalu uslub-uslub macam ni, adalah ustaz-ustaz tertentu yang buat uslub macam ni. Misalnya, boleh tak seorang lelaki membawa motor
membawa aweknya di belakang, membonceng aweknya di belakang, apa hukum? Kita jawab selalu apa? Haram lah. Tapi ustaz ni dia tak kata haram, dia kata apa? Harus jika di antara pemandu motor dan aweknya ada bakal pak mentuanya. Tak faham? Begam ke apa ngaji tak faham ni? Oh, sedapnya bahasa kan. Boleh faham? Memang betul lah, tapi orang ni ada pak mentua dia duduk tengah dah buat bakal pak mentua duduk tengah. Tak haram lah saya. Tak adalah berlaku sentuhan apa pegang rapat antara orang perempuan tu dengan orang lelaki yang bukan mahram tu. Boleh? Faham tak cakap apa? Apa hukum menabur beras kepada pengantin? Ya. Tabur beras pengantin lalu tabur beras kunyit. Apa hukum? Haram. Patutnya gitu. Dia jawabnya ni. Apa hukum tabur beras kunyit kepada pengantin? Harus jika pengantin tu adalah burung ciak. Tak faham juga. Itulah soalannya tu kan dia misteri dia kan. Jadi dia jawabnya tu orang melengong nanti. Nanti orang tak dapat tu, orang dengar apa jadi cerita apa dia. Boleh bawa orang lelaki dia boleh bawa awak dia duduk belakang siapa? Ustaz tu kata. Dia tak tengok jika antara kawan tu ada bakal pak mentua dia. Tak faham juga. Dia tak dengar hak belakang tu. Belakang tu orang tak dengar lah. Orang tak dengar lah. Ia dengar dia sebut. Orang tak dengar lah hak belakang. Kalau isu-isu lah ni lah apa hukum vaksin? Jawablah hukum asal dulu. Ini jawab hukum darurat dulu. Darurat ke kita? Itu lah. Bising pula. Bising tak bising pun. Betul dia kata, jawab bagi betul lah. Bagi ikut prosedur. Kalau kita jawab tak betul, kau tak puas hati. Kau orang jawab segi hukum tak betul. Kau ingat tak ada orang tak puas hati ke? Antara orang awam tak puas hati dengan kita cakap, yang kita cakap betul, orang awam tak puas hati, mana lagi teruk daripada ada orang yang tak reti, ada orang tutup guru yang tak puas hati apa kita cakap. Boleh? Faham saya cakap apa? Kita kadang-kadang kita duk kira orang awam tak puas hati dengan apa yang orang ni cakap, tutup guru cakap. Tapi apa orang awam cakap, tutup guru tak puas hati, orang tak peduli. Istilahnya apa? Perintah Allah Ta'ala dan Rasul, ramai orang tak setuju. Orang duk kira tu, mana boleh hukum ni ketat, kedebuk. Tapi apa yang Allah Ta'ala dan Rasul tak setuju, apa yang orang duk buat, yang tu orang tak peduli. Boleh? Faham? Macam-macam perception nak kena bagi betul ni. Dalam mengaji ni, saya ada pengalaman duk mengaji, tutup guru dia sebut, dia mengajar benda-benda macam tu, sambil-sambil tu lah. Ada benda dia baca kitab, tapi sambil-sambil dia baca kitab tu ada kaedah-kaedah yang kita takkan dapat dalam kitab, tapi dengar daripada mulut dia. Dapat daripada mulut tu mahal tu. Pasal yang tu tak jumpa dalam kitab. Tapi dia sebut tu benda besar tu, nak faham tu. Macam tu ke? Macam tu ke? Saya dulu tulis tu satu-satu tu. Ya ni bukan senang nak jumpa ayat ni, tulis. Tambihun satu. Tulis ayat kita sendiri. Balik nanti tulis. Ni adik. Macam ni. Simpan dalam kepala tu. Lepas sekarang boleh sebut lagi. Macam apa? Kita jumpa dah dulu. Kita jumpa dah prinsip-prinsip tu. Orang tak pernah jumpa prinsip tu, dia tak tahu nak cerita apa pun. Pada dia boleh cerita betul dah. Baik. Jadi tak jadi kafir, orang kata tak wajib pergi haji jika masa nak pergi haji tu kena ambil cukai. Sepatutnya apa hukum ambil haji? Apa hukum pergi haji? Wajib. Jadi dia kata tak wajib pergi haji kalau dalam perjalanan ada cukai. Guna uslub yang tu kan. Dia tu murtad tak? Taklah murtad, pasal betul lah dia cakap tu. Pasal kaedah kita cukai. Kita ada sikit belajar bab cukai dulu. Istilah ada cukai ni maksudnya ada penyamun yang mengganggu perjalanan kita untuk pergi Mekah. Ada bayaran tertentu kena bayar. Nak lalu mesti kena bayar. Tak bayar ni tak boleh. Dan bayaran tu pula bukan bayaran wajib yang kita kena bayar. Kalau bayar tambang, bayar upah, bayar sewa, tu wajib bayar. Kalau orang nak pergi peri itu satu hal. Tapi nak kata apa yang kita tak dapat tidak, itu adalah hukum perbelanjaan untuk pergi haji, yang memang sepatutnya kita kena bayar, dan benda tu pula tak menyalahi kaedah syarak.
Yang tu memang kena wajib cari untuk pergi haji. Adapun perbelanjaan yang sampingan yang datang, yang benda tu tak disyariatkan syariat, tak disyariatkan syarak, bahkan benda tu pula jadi haram dan salah dan berdosa, bahkan yang tu mengancam kita. Antaranya cukai. Cukai ni maksudnya ada penyamun tunggu tengah jalan, kau tak bayar aku tak pergi lalu. Wajib tak pergi haji? Tak wajib. Istilahnya apa? Tak aman perjalanan, tak selamat perjalanan, pasal nak lalu mesti kena bayar cukai. Dari segi hukum wajib haji tidak. Nak pergi punya masalah, tapi wajib tidak. Tapi hukum ni kerajaan tak cerita. Tak cerita. Siapa cerita jadi masalah pula. Kerajaan cerita apa? Apa hukum wajib? Haji wajib. Betul lah dia cerita hukum asal. Bila Datuk Guru cerita tak hukum asal ni macam mana? Kan dia marah. Saya nak cerita apa? Itulah kukabur lah. Jangan cerita lain pada hukum asal. Cerita hukum asal dulu. Bila cerita bukan hukum asal, kan kau dah marah dengan aku. Boleh faham saya sebut apa? Saya ngaji pun kalau turun haji cik, dia sebut itulah. Kata dia, kalau dengan apa yang ada doklah ni, dia kata apa? Tak wajib dah pergi haji. Haji kita tak ada yang wajib. Pasal apa? Kena cukai. Cukai Wahabi. Saya mengaji tu ni, dipegang. So, saya sebut saya mengaji cik, saya tak mengaji dalam masa yang panjang apa, pergi-pergi tanya soalan apa, kadang pagi sampai petang, mulai zaman balik tengah hari makan nasi, petang mai pula. Dia simpan tu, resit dia. Pergi haji. Resit ke invoice dia. Ni. Tambang kapal laut, dulu kapal laut kan kapal tuang. Tambang kapal laut. Lebak gedebuk, bawah tu dia tulis apa? Cukai Wahabi, tulis. 500, zaman tu 500. Tulis cukai Wahabi, dulu tulis cukai Wahabi dalam invoice tu. Cukai Wahabi, tak wajib pergi haji. Nak wajib tak? Tak wajib. Kata tak wajib dalam bab tu betul, pasal satu tak jadi murtad. Faham tu sebaliknya. Ada orang perjalanan tak selamat tapi dia kata wajib juga pergi haji. Macam mana? Sila atau murtad jika setelah ijma' kata tak wajib. Ya. Bab lah ni mungkin bab haji ni jarang sangat jadi masalah. Selalu bab lah ni mana? Bab orang perempuan musafir. Orang perempuan musafir tak ada mahram, haram orang musafir. Haram orang musafir. Itu yang orang perempuan tak ada mahram pada lagi haji. Kalau ada duit banyak kali pun, ataupun dah daftar dah suami isteri, tengok-tengok suami mati. Dalam ihram lah tu, dalam ihram lah, sorry. Dalam edah pula, dia kena edah pula. 4 bulan 10 hari pasal suami meninggal. Macam mana? Boleh keluar rumah nak pergi haji? Tak boleh. Kalau dah habis edah sekali pun, sekarang dah pergi, boleh pergi tak? Tak boleh pergi. Kenapa? Suami tak ada. Dulu suami adalah peneman dia. Mahram tak ada. Nak kalau mesti ada mahram menepati tempat suami, baru boleh pergi. Nak apa status orang tu pergi? Haram pergi haji. Kalau pergi juga kena pantun. Kena pantun. Burun bubuk. Macam mana? Ingat? Makan burung bubut, burung lupa belakang. Burung bubut makan bersama dalam talam. Kalau nak kenal haji mardud, buat ihram dalam haram. Maksudnya buat ihram dalam benda haram. Maksudnya buat ihram tu haram. Mahram tak ada. Masuk ihram haji tapi dalam keadaan ada benda haram yang dia buat. Ambil hutang-hutang pula, ada riba. Nak pergi haji ni hutang ada riba. Tapi nak buat haji, masya-Allah. Haji mabrur, haji malboro, haji mardud. Itu yang dia gunakan pembayang maksud dia burung bubut tu. Burung bubut kalau nak kenal haji mardud, buat ihram dalam haram. Antaranya apa? Orang perempuan pergi haji tak ada mahram, pergi umrah tak ada mahram, nampak buat ibadat
tapi sebenarnya dalam maksiat. Keluar rumah pun maksiat dah. Tambah pergi Korea, pergi Jepun, tambah pergi Australia. Buat apa? Melancong bersama-sama. Melancong ke Masjidil Aqsa. Yang bawa pula siapa? Ustaz pula tu. Oh, bawah pimpinan Ustaz Rozaini. Bukan saya. Saya Ahmad Rozaini. Oh. Malamnya bertahajud, siangnya berpuasa. Wah, jalan melihat apa indahnya ciptaan alam. Di bawah pimpinan Al-Fadil Syekh Maulana kepala otak yang pergi semua perempuan saja. Lelaki ada 2-3 orang. Dah perempuan banyak duit. Yang ni MJ. Ha. Mak janda. Ni mak janda. Suami mati semua harta pusaka dapat kat dia. Tu kalau ikut tak habis tu, tapi semua dapat kat dia. Kereta pun duit banyak. Pencen pun dapat kat dia. Dia gaji dia lagi, pencen dia lagi. Mau dapat kat dia. Macam mana? Oh, duit banyak. Tu nak buat apa? Oh, pergi umrah, pergi melancong Korea, Masjidil Aqsa. Oh, rata-rata makan angin. Di Palestin tengok Ashabul Kahfi kat Jordan, pergi tengok sahabat. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kitanya musafir ni diberkati. Berkati kena laknat, betul tak? Ya. Saya nak sebut apa? Ada benda-benda kita tak perhati buat hukum syarak tu. Yang kita buat agama ikut nafsu. Kita bukan buat agama mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan buat agama. Kalau ikut perintah Allah apa yang buat agama, mana yang tak boleh tinggal. Yang ni redah je. Di atas maksud apa? Maksud saya baik. Saya nak melihat kebesaran Allah Ta'ala. Saya nak pergi menziarah Ashabul Kahfi. Saya nak pergi buat umrah. Takkan umrah haram kot? Umrah mana tak haram, tapi hal kau pergi itu haram. Sangka buat ibadat, rupanya dalam maksiat. Keluar rumah tu maksiat dah. Astagfirullah. Tambah ihram lelaki. Lepas tu pakai tudung perempuan. Tapi ihram. Tak faham saya apa. Lelaki bila dia ihram umrah ya, tak payah haji lah. Umrah je. Macam. Tapi pakai telekong. Pakai tudung. Macam. Oh, sentiasa dalam keadaan kena bayar dam oh. Gila babi betul. Tu sangka buat ibadat. Saya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau sebut buat tu ya kan toi. Tu kata tak kerti. Macam mana ustaz tu boleh bawa orang-orang macam tu boleh buat pergi umrah? Muskil memang banyak muskil. Ajar ada muskil. Ustaz ngaji tak habis kot. Ataupun ustaz tu jadi si bisu dari gua hantu kan. Tak boleh bercakap apa. Saya kena bayar-bayar apa kot. Entah ustaz tu yang recommend dia suruh pergi apa. Saja saya sebut-sebut itu. Nah, yang tu bawa, yang tu lah kena mengaji bawa nak kerti apa dia hukum betul tak betul, mana salah, halal, haram apa. Khas hatta kita bicara ni mana yang jadi murtad tak murtad tu. Saya ke sana sikit, pasal apa? Kalau pun kita tak tahu benda tu murtad tak murtad. Pasal nak murtad tu mesti ada ijma' dan syait maklum fiddin bidarurah. Apa dia? Kalau yang kena mengaji hukum ahkam sebelum nak buat sesuatu. Mengaji dulu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Ni dah buat amal lah, tengok batil semua. Lepas tu kena bayar dam. Hari biasa ada orang sembang duk ngajar-ngajar ni bab umrah, bab haji ni. Kita ceritalah apa dia batal tak batal, apa tak batal lah, ni sah tak sah, yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Habis-habis mengajar lepas isyak, habis main sunat, main merapat ya. Ustaz, saya ada masalah sikit nak tanya ni. Tanya apa? Tanya buat haji. Saya dah buat haji dah 20 tahun dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Ustaz? Saya dengar Ustaz sebut tu menggeletar saya. Apa? Apa pula? Banyak saya buat tak betul Ustaz. Pakai ihram atau pakai sependa? Pakai ihram atau pakai sependa? Laki ni kita ni. Laki. Macam-macam dia sebut. Saya dengar astagfirullahaladzim. Itu macam mana saya nak buat ni Ustaz? Satu saya ingat masa ngaji arwah Pak Teh tu, dia kata
Haji adalah bab benda besar kali dengan umrah. Apa dia? Pasal kalau tak tahu masuk dalam ihram, saya tengok keluar tu rupanya tak lepas lagi dalam ihram, tak hukum tahlul lagi. Kalau tak lepas hukum tahlul lagi masa sepanjang masa dalam keadaan berihram. Ada bini pakai warna berjahit misalnya, pakai warna wangi, cabut bulu. Kalau tak selesai tu macam mana? Dah balik Malaysia lah tu macam mana? Kalau 20 tahun lah. Tu yang kata menggeletar saya dengar Ustaz. Tapi tabung haji kata boleh. Saya mengaji kalau surat Fatih, dia kata apa? Itu haji tabung haji. Kata dia. Bukan haji ikut mazhab Syafi'i. Tu haji tabung haji. Tabung haji boleh. Tabung haji esok mu tengok di padang mahsyar tak jumpa bendera tabung haji. Padang Arafah jumpa lagi. Terus arwah batin ni kena melawak kau. Saya tunggu seluk dia lah, bagan serai, bagan lengkuas, negeri 9, negeri 10. Tu style dia lah. Dia kata kita pergi pada Arafah, bendera tabung haji jumpa, bendera Malaysia jumpa. Pergi pada Arafah tak jumpa ada bendera Malaysia. Kita akan jumpa mazhab Syafi'i, jumpa Imam Syafi'i, jumpa ada bendera dia, ada liwak dia, ada bendera dia. Tapi bendera Malaysia saya jumpa gambar bendera parti, gambar kapal layar, gambar apa, gambar kerih. Terus ada cari tak jumpa dia. Sikit sana. Yang tu yang bab tu pasal dia bahaya besar. Allah. Alhamdulillah. Yang siapa yang dah bodoh tu wajib tobat. Tu nak keluar, nak tobat pula tu kadang-kadang nak keluar bab tobat tu susah tu. Nak tobat tu susah. Pasal apa? Halangan ni, duit, macam ni. Tapi kalau yang buat sungguh tu, yang buat sungguh, menyesal sungguh. Tanda menyesal itu memang dia menyesal sungguh. Lepas tu dia punya mengaji lah, kita tengok. Masya Allah. Habis lah dia tinggal, kata dia. Allah, bodohnya akibat aku tak tahu, kata dia. Menyesal lah 20 tahun yang lepas. Ya Allah, istighfar saja. Orang yang menyesal sungguh-sungguh tu best ya. Takkan nak tunggu menyesal itu kot pun nak tobat. Tu pun tak kira jumpa ustaz lain pula. Ustaz ni keras sangat. Ada pendapat kata tak apa, boleh. Ada pendapat. Jadi jangan risau. Bahkan kadang-kadang, yang ni pun saya pernah dengar, ada orang ajar pendapat ni. Setiap masalah fiqah kita ni atau muka bumi ni, semuanya ada khilaf. Ada ustaz cakap itu, semuanya ada khilaf. Jadi jangan duk kelahi sangatlah. Maksud apa? Semua ada khilaf, masing-masing ada pandangan, masing-masing ada dalil masing-masing. Semua ada khilaf. Untuk saya ngaji ada kawan-kawan yang duk, bila dengar ada ustaz-ustaz yang cakap macam ni, dia kata apa? Tu babi pun ada khilaf. Saja tanya ayat-ayat gitu kan. Babi pun ada khilaf. Untuk daging babi dah kata semua dia keluar kaedah itu. Semua masalah atas muka bumi semua ada khilaf. Untuk daging babi makan daging babi ada khilaf. Dia tak faham ke ada ijma' pula ni. Bila ada ijma' maksudnya orang yang menyalahi itu bukan khilaf tu bengong mana. Bahkan boleh murtad sebab menyalahi ijma' ulama. Ni. Salah tu pernyataan kata semua benda atas muka bumi fiqh ni semua ada khilaf belaka. Orang tisat. Pasal ada benda ijma'. Itu pernyataan tu salah tu. Sesat tu. Dia buat macam tu, orang yang dengar ni, kalau gitu kita buat apa-apa jangan takut ada khilaf. Esok tengok orang duk kelahi bab ni, bab makan tupai ke apa, kata dia. Tak apa, ada khilaf. Jangan takut ada khilaf. Ada aja ulama bela kita. Duk makan ayam Tesco tak sembelih apa. Jangan takut ada khilaf. Kenapa? Ada ulama kata makan ayam Tesco tak apa. Janji dia mati boleh makan. Pula ada yang kata janji sembelih Cina sembelih tak apa, janji putus tengkok dua tu putus. Ada khilaf. Jangan takut ada khilaf. Ada ulama bela kita. Kepala otak kan. Untuk bahaya cakap itu. Dia bahaya tu pasal apa? Dia buka pintu untuk merasa lega dengan apa dia buat. Pasal apa kita buat ni semua ada khilaf. Tu isau kok minum ketum pun yang takut ada khilaf. Bahaya tu, jagalah. Tu kata ngajilah, dengar, ambil ilmu daripada orang yang betul lah weh. Baik. Situ dulu lah.
Dan tiada jadi sambung itu tadi. Ada nak sambung sikit lagi berkenaan tentang zakat wang kertas itu. Itu pun kalau ada orang nak tanya soalan dan apa-apa, sambung esok. Banyak umur jumpa. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.